Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baik. Muhammad Irfan dah ada Rasanya kita dah ramai ni, 50 orang lebih kurang. Irfan ada, Irfan? Ada you. Ada Okey. Rasanya kita dah boleh mula dah kot, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya menjemput Muhammad Irfan untuk membuat pimpinan bacaan doa untuk kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Terima kasih di atas pimpinan bacaan doa oleh Muhammad Irfan. Okey, untuk tidak melengahkan masa, kita terus kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, masih di bawah tajuk bab yang ke-9 iaitu kepentingan sumber semula jadi dan juga kegiatan ekonomi utama di dunia. Okey, untuk hari ini kita akan fokus hanya kepada 9.2 iaitu krisis sumber semula jadi utama di dunia. Okey, seperti biasa saya nak minta tolong kerjasama semua untuk berkomunikasi dengan saya. Kalau saya tanya atau saya minta raise your hand tu, boleh bagi kerjasama Okey, kita ada lebih kurang 52 orang. Okey, cuba angkat tangan, raise your hand semua yang ada sekarang bersama saya. Okey, baik. Terima kasih semua. 20 orang. Bagi 20 orang. Okey, terima kasih semua. Okey, kita tengok kepada subtopik yang perlu kita terokai pada hari ini. Yang pertama, kita nak imbas balik kepada tajuk 9.1 yang lalu. Okey, ini adalah kerana saya nak cuba imbaskan balik tajuk ni adalah berkaitan dengan tajuk yang sebelumnya. Okey, yang mana kita dapat lihat begitu banyak sumber-sumber semula jadi yang terdapat di dunia kita. Okey, antaranya siapa boleh bagikan contoh jenis-jenis sumber semula jadi yang ada di dunia yang kita dah belajar pada minggu lepas. Silakan. Siapa nak respon? Petroleum. Okey, baik. Lagi? Arang batu. Arang batu, bagus. Apa dia tadi? Gas asli. Gas asli. Okey, baik. Lagi? Kita ada banyak, kita ada hampir 10. Itu baru 3 je. Emas. Lagi? Biomas, geothermal. Kita ada tenaga angin. Tenaga suria. Bagus. Geothermal dan juga hidroelektrik. Okey, jadi apa yang saya nak kaitkan ialah kebergantungan kita sebagai penduduk di muka bumi ini pada satu ketika nanti dia akan memberi kesan kepada kita yang mana kita sedia maklum sumber-sumber ini bukan dalam kategori yang kita belajar pada minggu lepas iaitu yang sumber alternatif dan juga sumber semula jadi ni, yang mana kita lihat sumber semula jadi ini akan habis, yang mana dia akan digantikan dengan sumber alternatif. Okey, untuk itu kita akan tengok apakah kesan-kesan tenaga ini kepada penduduk dunia. Okay, dari segi yang pertama, krisis. Apa dia krisis? Krisis ini siapa boleh bagi satu istilah yang mudah? Apa yang awak faham dengan maksud krisis? Macam contoh, krisis rumah tangga, konflik, berlaku konflik. Apa dia? Masalah utama yang berlaku. Okay? Kesan masalah tenaga tadi terhadap
ekonomi. Yang pertama, kita lihat krisis sumber semula jadi, iaitu yang merujuk kepada petroleum, gas asli, kemudian kita ada arang batu dan sebagainya, akan menyebabkan pendapatan negara pengekspor dan juga pengimport menjadi tidak menentu. Okey, di sini saya nak ulas apakah yang dimaksudkan dengan menjadi tidak menentu itu. Okey, kita lihat di sini. Bagaimana apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini telah pun banyak menjejaskan industri sumber tenaga ini. Dari segi sebagai contoh, siapa boleh bagi contoh satu kesan kepada sumber petroleum? Ada tak? Wah, ni awak kena banyak pembacaan pengetahuan dan juga ekonomi ni. Siapa nak respon? Ada tak siapa-siapa mak atau ayah bekerja dalam sektor oil and gas? Cuba angkat tangan kalau ada. Tak ada. Seorang pun tak ada. Alamak, tak boleh juga nak panggil nama. Okey, macam ni lah. Maksudnya, kita lihat di sini dia kata menjadi sumber pendapatan kepada negara import dan ekspor. Bekas. Okey, Muizuddin ada respon beberapa tahun yang lepas. Okey. Tak apalah, saya tak nak tanya nanti Kang apa tak apalah, abaikan. Okey, kita lihat di sini ialah apabila sumber-sumber ini sebenarnya dia menjana kepada pendapatan negara kita dan juga negara-negara yang memiliki sumber-sumber semula jadi ini. Tapi apa yang berlaku akibat daripada kesan pandemik COVID-19 ini, kita telah pun terkesan. Kita tu termasuk merujuk kepada negara kita. Negara kita terkesan akibat daripada pandemik ini telah pun menyebabkan permintaan kepada pengeluaran petroleum, gas asli dan juga arang batu tak adalah sebab kita bukan pengeluar untuk ekspor arang batu. Hanya sebahagian kecil saja. Jadi kita punya pengeluaran ekspor petroleum dan juga gas asli terkesan akibat COVID. Kenapa? Kita lihat sekarang ni situasi. Ni nak cerita krisis ya. Saya bukan bercerita sebab nak apa benda Kita nak cerita krisis yang berlaku. Okey, krisis yang berlaku apabila pandemik COVID-19 menyebabkan satu dunia menutup perkhidmatan pengangkutan mereka pada satu ketika dulu, iaitu pada tahun 2020, dan sekarang pun masih lagi ada beberapa negara yang telah pun lockdown berkali-kali. Sampai kita sendiri pun dah lockdown berkali-kali kan. Siapa tahu kita dah lockdown berapa hari? Siapa nak respon? Ni nak tahu ni kau dah berapa hari dah sebenarnya bersekolah ni secara PDPR. Siapa tahu? Setahun. Tu angka yang hampir tepat lah. Lebih kurang setahun dah kita ni dah PKP kejap PKPB, PKPP, entah berapa kali P kan. Lockdown dah berapa kali. Jadi kita dapat lihat di sini, ini hanya melibatkan negara kita je. Tapi kita tengok dari segi konteks yang lebih luas, iaitu apabila krisis ini berlaku dalam isu yang lebih besar di peringkat dunia. Satu dunia dah tak aktif dah dari segi pengangkutan. Pengangkutan ni banyak, pengangkutan darat, pengangkutan udara, pengangkutan air. Jadi kita lihat pengangkutan udara dah berapa banyak negara yang terpaksa hentikan penerbangan. Pengangkutan darat sendiri pun dah berapa banyak dah. Dulu satu ketika masa mula-mula COVID dulu pada tahun 2020, kita tengok kerajaan buat lockdown. Kenderaan hanya dibenarkan untuk keluar bagi tujuan yang penting-penting je. Yang tak penting semua duduk kat rumah, tak boleh pergi mana-mana. Jadi kita lihat di situ ialah apabila satu dunia berlaku macam tu, dia memberi kesan kepada kita sebab kita pengeluar. Sebab bila kita mengeluarkan, orang akan membeli. Jadi kita nak jual, tak ada orang beli. Apa yang berlaku? Ni dia kata menyebabkan pendapatan negara pengekspor dan juga pengimport jadi tak menentu. Kita nak keluarkan, kita nak jual, tapi tak ada orang beli. Macam awak lah. Contoh awak ada kebun durian satu ketika. Ada kebun durian, banyak ni kebun durian ni. Biasanya kalau tak ada apa-apa, bukan kerana COVID, durian tu awak boleh eksport pergi mana-mana negeri, boleh jual. Tiba-tiba berlaku COVID. Arahan kerajaan tak boleh keluar daripada sepadan. Awak ada banyak durian. Awak nak jual dekat siapa? Ada siapa boleh jawab tak? Awak nak jual pada siapa?
Takkan tanya durian pun tak ada siapa boleh jawab kot. Respon lah, saya nak komunikasi dengan awak ni. Awak ada banyak durian tapi awak tak boleh nak jual durian tu. Apa yang berlaku? Awak akan mengalami kerugian, betul tak? Sebab apa? Durian tu tak ada orang beli. Buruk, busuk. Betul tu, Presiden. Jadi tak ada permintaan, orang pun tak nak. Orang nak makan durian, orang kata nak makan durian. Macam mana durian pun tak ada? Bukan tak ada durian. Durian tu ada tapi durian tu tak dapat dikeluarkan. Sama macam contoh tadi. Minyak ada. Orang nak beli minyak. Nak beli buat apa? Negara lain nak beli buat apa minyak? Sedangkan nak keluar ke rumah pun tak boleh. Kan? Jadi dia telah merencatkan dari segi pendapatan keuangan negara masing-masing. Dari segi pendapatan keuangan negara pengeluar dan juga penerima. Pengimport dan juga pengeksport. Okey, kenaikan dan juga penurunan harga komoditi. Komoditi ni merujuk kepada pasaran saham. Okay, memberi impak kepada yang negatif kepada negara import dan ekspor. Bila mana pemegang-pemegang saham komoditi ni dia melihat. Okay, sebagai contoh, macam kita dah tengok pada minggu lepas kan, awak tengok Arab Saudi berjaya mengeluarkan berapa juta? Lebih kurang 100 juta barrel tong sehari. 100 juta tong sehari, sebulan berapa juta? Bilion. Mungkin trilion kot. Saya pun dah tak tahu dah nilai dia. Jadi sekarang ni, dalam tempoh sebulan, dia lombong minyak tu. Dia keluarkan. Tapi tak ada orang beli. Dia akan jadi stok apa? Dia akan jadi stok yang tak bergerak. Sampai satu peringkat, negara ni sendiri pun dah tak ada keperluan untuk cari gali dah. Nak korek buat apa? Nak lombong buat apa? Tak ada orang nak beli. Lagi satu, disebabkan dia dah tak boleh nak simpan dah stok tersebut. Awak cuba bayangkan 100 juta tong sehari. Itu baru sehari. Sebulan punya stok awak nak simpan pergi ke tempat mana lagi dah? Tak ada tempat nak simpan. Tu dia memberi impak kepada syarikat-syarikat ni. Dah jadi lambakan, dah terlalu banyak, dah tak boleh nak buat apa-apa, dah banyak sangat. Okey, kesannya akan menyebabkan kos sara hidup meningkat. Akibat daripada kuasa beli yang lemah. Itu yang kita dengar. Siapa yang pernah dengar dulu kita berlaku musim inflasi ataupun berlaku inflasi pada ketika itu, setiap lebih kurang unjuran dia lebih kurang setiap 10 tahun. Okey, negara kita Malaysia akan mengalami inflasi waktu ketika itu, di mana kerajaan akan membuat satu kempen penjibatan. Okey, penjibatan ni maksudnya dia menggalakkan penduduk masyarakat Malaysia membeli barangan buatan Malaysia. Dia nak elakkan daripada kita banyak membeli barangan daripada luar negara. Sebagai contoh, kerana apa? Kerana tak nak tanggung kos pertukaran mata wang akibat daripada kita membeli barang daripada luar negara. Sebagai contoh yang paling sekarang tak boleh nak sekat ialah apabila kita membeli barangan daripada Shopee, daripada Lazada. Siapa nak jelaskan kenapa? Kenapa yang akibat daripada Shopee, Lazada, entah apa-apa semua benda tu? Apa efek dia kepada pendapatan negara sebenarnya? Siapa nak respon? Ni kan, Mai ni selalu beli Shopee, beli Lazada ni. Apa kesan dia? Siapa nak jawab? Silakan. Cepat. Kita ada 70 orang ni. Banyak ni, 70 idea yang boleh dijana ni. Kat Lazada tiada cukai macam dekat kedai-kedai. Okey, baik. Lagi? Bagus tu. Tu salah satu dia. Siapa boleh respon? Sekejap saya nak batuk. Okey, satu lagi Hamdi kata jimat. Okey, yang sebenarnya kita tak sedar. Kita berurusan melalui Lazada, melalui Shopee. Ada masanya kita beli barangan itu, dia punya pengeluar dia daripada mana? Saya nak tanya awak satu respon je. Daripada mana? Okey, Muhyiddin kata mudah dan mengikuti trend semasa. Betul tu. Okey. Daripada negara China. Sebenarnya kita melakukan transaksi keuangan terus kepada negara luar. Dan kita sebenarnya tidak mengamalkan pembelian barangan secara dalam negara. Sebenarnya kerajaan takut tu sebenarnya Shopee dengan Lazada ni. Sebab apa? Kita banyak mengeluarkan duit, membeli transaksi barangan dengan luar negara. Kita memperdagangkan duit kita dalam situasi
ekonomi yang tidak menentu sekarang ni, dia sebenarnya memberi kesan yang agak teruk. Tapi ada baiknya pada kita sebagai pengguna. Sebab apa? Mungkin kos beli barang daripada China murah. Kos kita nak beli barang made in Malaysia sendiri harga mahal. Jadi kita ada pilihan untuk pilih nak beli yang mahal ke nak beli yang murah. Kalau tanya, mesti semua orang nak beli yang murah, betul tak? Tak ada siapa nak beli barang yang mahal. Kalau boleh semua nak free. Kan? Tapi sekarang pun dah tak ada benda yang free. Cumanya nak tunjukkan, bila kerajaan buat kempen macam tu, dah jadi tak berjaya. Kerajaan akan kata, okey, disebabkan inflasi sekarang, penguncupan berlaku dari segi pendapatan negara. Pendapatan negara menjadi lemah. Tak dapat nak jana pendapatan negara disebabkan kita tak dapat nak jual minyak, pelabur-pelabur asing lari daripada sektor ekonomi kita. Sebagai contoh, awak cuba bayangkan, ni saya nak kupas sikit, kenapa kilang-kilang tidak berani tutup syarikat dia? Kenapa kilang-kilang tak nak tutup? Saya nak tanya awak semua, siapa tahu? Kenapa kilang tak nak tutup syarikat mereka? Walaupun kerajaan minta lockdown, berhentikan bukan berhentikan kilang tu terus, maknanya stop dulu kilang. Kenapa mereka tak nak tutup? Siapa nak respon? Saya nak kaitkan ni dengan krisis ekonomi ni. Cuba respon supaya awak dapat jana idea yang lebih banyak. Okey, kalau tak nak cakap tak apa, respon pada chat je, tak ada masalah. Okey, sebab nanti akan ada kerugian. Ya, betul. Kerugian dari segi apa? Apabila syarikat-syarikat ini tutup, memberhentikan operasi, menyebabkan syarikat tak dapat keuntungan. Bila tak dapat keuntungan, pelabur-pelabur asing yang keluarkan modal, macam contohlah yang saya bagi macam contoh sebelum ni kan. Awak laburkan duit pada syarikat tu sebab tisu. Ingat lagi tak tisu pada minggu sebelum ni? Yang pasal tisu kita kan, jual tisu. Tapi tak ada orang nak beli tisu. Kilang tutup. Kita sebagai pengeluar modal, kita pun buat apa lagi kita mengeluarkan saham pada syarikat tu, sedangkan syarikat tu dah berhenti tutup dia punya perniagaan buat sementara waktu. Walaupun sementara waktu, nilai kerugian dia berpuluh-puluh juta. Jadi orang pelabur-pelabur asing akan keluar, lari, tak nak dah, tak sanggup dah. Sebab apa yang berlaku, dah banyak syarikat-syarikat terpaksa gulung tikar, tutup disebabkan apa? Disebabkan oleh pelabur-pelabur asing melarikan diri, dah tak nak dah, tak sanggup. Dia kata daripada dia terpaksa tanggung kos. Contoh paling mudah kita tengok kedai-kedai dekat pasar raya besar. Sebagai contoh saya petik satu dekat Aeon. Awak tengok Aeon dekat Seremban saja. Berapa banyak dah kedai-kedai dekat Aeon tu tutup. Kenapa dia orang tutup? Sebab dia mengalami kerugian. Orang yang buka syarikat tu pun dah tak sanggup nak tanggung kerugian. Sebab apa? Terpaksa bayar sewa, terpaksa bayar pekerja, terpaksa bayar bil api air semua. Sedangkan orang tak boleh pergi beli barang. Dia pun tutup je lah. Tutup lagi senang daripada buka. Kalau dia buka, dia terpaksa tanggung kerugian. Jadilah seperti macam ni. Menyebabkan nilai mata wang semakin turun. Sebab apa? Pendapatan negara merosot. Tak ada orang nak berani untuk melabur dekat negara kita. Okey, boleh faham ya? Kalau boleh faham, tolong raise your hand. Okey, terima kasih atas maklum balas. Okey, kita lihat di sini. Apa yang berlaku apabila nilai mata wang merosot? Okey, kita lihat di sini. Pada satu ketika dahulu, kita pernah berbangga. Apabila duit mata wang Malaysia berbanding Amerika Syarikat USD, nilai mata wang kita ialah RM3.8. RM3.80 kita $1 USD. Pada ketika itu duit kita memang cukup tinggi. Yang mana bila kita nak beli barang, macam contoh beli barang $100 lah, nak beli barang $100 USD punya harga. Jadi kita hanya bayar RM380. Okey, kita hanya bayar harga duit kita, nilai duit kita RM380. Tapi apa yang berlaku sekarang? Ialah nilai mata wang kita jatuh. Teruk sangat. Sebab apa? Ekonomi kita jatuh. Jadi nilai mata wang kita juga turut jatuh, menyebabkan nilai USD makin naik. Sebab ekonomi US dia tak ada masalah.
dia menekan nilai mata wang kita sehingga sekarang kita terpaksa laburkan RM4.20 untuk $1. Jadi kalau tadi setiap $100 kita hanya bayar 380. Tapi apa berlaku apabila nilai duit kita jatuh? Kita terpaksa bayar RM420 untuk jadi $100. Jadi setiap nisbah $100 kita dah rugi RM40. Okey, jadi RM40 ni pada kita mungkin nampak kecil. Tapi dalam urus niaga pasaran saham Malaysia, pasaran saham dunia, setiap hari dia tak main $100. Pasaran kita bilion. Okay, setiap hari beratus-ratus juta. Jadi awak cuba bayangkan kalau 1 bilion dengan nisbah setiap RM100 tadi kita dah rugi RM40. Okay, $100 tadi setiap $420 kita rugi $40. Tu baru RM420 nilai mata wang. Awak cuba bayangkan kalau nilai perbelanjaan kita punya urus niaga kita beratus-ratus juta. Berapa banyak kita punya kesan tu. Kita mungkin tak rasa sebab kita rasa alah sikit je sebab kita beli barang tu kecil. Tapi dari segi syarikat-syarikat besar, contoh macam harga minyak. Okay? Apabila minyak kita naik, sebenarnya dia memberi keuntungan pada minyak Malaysia. Tapi apa yang berlaku? Kita keluarkan minyak, tetapi harga minyak kita dikawal oleh harga minyak dunia. Dia kena selaraskan. Dia tak boleh mentang-mentang Malaysia keluarkan minyak. Okey, Malaysia kata, kita keluarkan minyak, jadi kita letak harga RM4 seliter. Okey, jadi negara lain terpaksa akur. Belilah belilah minyak daripada syarikat Malaysia harga RM4 lebih. Tak boleh. Okey, jadi dunia telah pun menetapkan satu standard sama untuk semua negara yang mana nilai susut, nilai naik dan jatuh minyak ini selaras semua satu dunia. Okey, bila selaras semua satu dunia, kita terpaksa ikut. Walaupun kita ada minyak, kita kena ikut harga minyak dunia. Jadi kalau jatuh harga minyak dunia, jatuhlah nilai duit kita. Itu yang masalahnya. Okey, ada tak soalan nak tanya? Saya banyak ni soalan sebenarnya, pelajar sebenarnya banyak tanya. Dia akan kata, cikgu kalau macam tu, minyak kita keluarkan minyak, kenapa minyak kita masih lagi murah? Berbanding daripada luar negara, ataupun kenapa minyak kita mahal je sedangkan kita pun keluar juga minyak. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Ataupun tak ada soalan, tak tahu nak tanya apa. Awak jangan benda ni berkaitan dengan ekonomi, nanti naik tingkatan 4 awak akan belajar benda ni, takkan lari punya. Lebih baiklah awak dengar daripada saya dulu sebelum naik tingkatan 4 nanti kau terkejut. Wah, tingkatan 4 belajar juga rupanya kan. Menyesal tak belajar masa form 3 tu. Okey, mungkin sebab tingkatan 3 dalam mata pelajaran geografi ni dia tidak menyeluruh. Tapi macam biasalah sebab saya suka banyak bercerita, saya banyak menerangkan berkaitan dengan ekonomi. Kan? Okey, ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada saya teruskan je lah. Okey, kemudian kita lihat dari segi kos sara hidup yang meningkat. Ini sebab faktor bebanan hidup yang semakin tinggi. Okey, kesan yang kedua, kesan kepada tak tahu nak tanya, okey tak apa. Kesan kepada politik. Kawasan yang mempunyai nilai yang bernilai tinggi sentiasa menjadi rebutan pelbagai pihak sehingga terpaksa membawa kepada peperangan. Saya bagi contoh satu je, iaitu negara-negara seperti negara Arab Saudi dan juga Iraq. Okay. Kenapa kita lihat ini? Awak kena faham saya bercerita ni sebab kita bercerita berkenaan dengan krisis dunia. Bukan nak reka-reka ke apa supaya je lah kan awak kata Cik Guna ni banyak sangat lah bercerita kan. Okey. Krisis dunia apabila Amerika Syarikat, seperti yang saya dah terangkan sebelum ni, mereka dah nampak dah dari segi untuk langkah penjimatan dan juga langkah untuk mengekalkan sumber petroleum mereka pada satu hari nanti dia akan tahu dah mereka punya minyak akan habis. Jadi apa yang berlaku? Siapa boleh jawab? Apa yang berlaku sebenarnya? Dia dah tahu dah minyak dia akan habis nanti. Saya dah pernah cerita sebelum ni. Siapa nak respon? Saya nak tengok awak ingat lagi tak apa yang saya cerita, yang pernah cerita sebelum ni? Dia ambil dari negara lain. Okey, bagus Akil. Dia ambil daripada negara lain. Nak elakkan daripada petroleum dekat negara dia habis. Sebab itu kita tengok sini, kawasan yang mempunyai sumber bernilai tinggi. Petroleum tu bernilai tinggi.
Habis petroleum tempat kita. Macam contoh kalau kata Malaysia habis, apa lagi kita nak guna? Habis dah petroleum. Habis tu kita nak bawa kereta naik apa? Pakai apa naik kereta? Pakai apa naik kereta? Nak isi apa minyak untuk kereta? Dah semua masing-masing dah tak boleh bergerak dah. Pakai semua naik basikal. Jadi mereka dia nampak benda ni. Jadi apa yang berlaku? Dia rebut benda tu. Okay? Dia rebut sehingga mencetus kepada peperangan. Peperangan yang dari segi macam mana? Dia wujudkan negara Iraq ni, dia macam mana? Dia mencipta negara Iraq ni sebagai satu dongeng baru yang mengatakan negara Iraq ni dia siapa boleh bagi istilah dia siapa dapat istilah, alamak saya lupa lah pula. Dia ciptakan satu force flight. Tahu force flight tak? Dia buat satu, kalau macam contoh orang nak elakkan daripada kita hentam orang tu, kita wujudkan kelemahan yang lain. Kita macam mana ada siapa-siapa boleh terang? Hafiz tu nak, betul lah tu. Betul-betul agenda. Ya, baik. Okey, dia wujudkan satu agenda. Dia dia kata negara Iraq mempunyai pemimpin. Ini dia start bermain simbolik keagamaan. Dia mewujudkan, dia mengatakan Iraq, iaitu masa ketika itu Saddam Hussein. Okey, pada ketika itu Saddam Hussein, dia menjadikan ikon ini sebagai salah satu pengganas dunia. Okey, pengganas yang mana sebenarnya kita orang Islam, kita menentang benda-benda yang kafir. Tapi dia menganggap bila kita menentang itu sebagai satu yang salah dari segi sudut kemanusiaan dia. Sebab mereka dia menganggap dia sebagai polis dunia. Apa yang dia buat, dia je betul. Orang lain buat, ni salah, ni salah, ni tak betul, ni tak betul. Sebab itu kita tak berani nak ambil tindakan pada Israel. Sebab apa? Walaupun kita tahu Israel itu salah, dia buka kawasan pertempatan, memang kita tak iktiraf. Sebab itu kalau kita tengok dalam sukan-sukan Olimpik sebelum ni, banyak negara-negara Islam menolak apabila berjumpa dengan atlet-atlet daripada Israel. Sebagaimana kita juga, negara kita menolak, menentang. Tapi apa je yang kita mampu buat? Itu ya, Israel koyak. Israel koyak. Itu ialah yang kau berani buat. Israel koyak kan. Israel koyak. Sudahnya kita balik koyak. Kenapa kita koyak? Siapa boleh cerita? Ada tak siapa-siapa tahu kenapa kita pun koyak sebenarnya? Tak ada. Tak ada siapa tahu. Okey, saya sharekan pengalaman. Pengalaman ni berlaku pada saya. Okey, kalau siapa ingat masa berlaku yang serangan Gaza ke atas Palestin waktu tu, bila bulan puasa ke dah raya? Siapa ingat? Yang masa tengah panas-panas dulu tu. Hujung bulan puasa. Hujung bulan puasa dan nak dekat raya. Waktu tu nak sambut raya kan. Pada ketika itu yang kita netizen Malaysia ni banyak kita menentang dengan cara kita memprovok, kita menganjing-anjingkan Israel koyak kan. Lepas tu kita pun sendiri koyak juga. Saya pun kena juga. Sebenarnya untuk makluman, saya tak ada kaitan pun dengan yang Israel koyak ke apa. Saya tak pernah pun keluarkan status Israel koyak ke, keluarkan logo Israel koyak ke, keluarkan bendera Free Palestine ke apa. Saya memang bersifat untuk tidak mengambil, bukan saya menentang ataupun saya tidak menyokong. Saya neutral saya tak nak menunjukkan sebab kadang-kadang akan berlaku ancaman kepada kita yang kita tak sedar. Apa yang untuk makluman awak semua, sebenarnya selepas daripada kes itu berlaku, saya juga terkena ancaman tersebut. Okey, kita duk tunjuk Israel koyak. Masa tu kita bangga kita dapat hack dia orang punya akaun Facebook. Israel Force Lepas tu duk tunjuk, duk tukar-tukar konten dia. Kita duk tunjuk koyak. Sebenarnya mereka balas dendam tau. Mereka balas dendam pada kita punya talian telekomunikasi yang kita tak sedar. Mungkin peringkat awak sebagai budak-budak
walaupun ada akaun Facebook, walaupun ada akaun Instagram, pada mereka dia tak jadi satu ancaman pada dia. Tapi apa yang berlaku kena pada saya. Yang mana saya memang bersifat neutral. Saya tak pernah sekali pun, memang saya cakap betul terang. Saya tak pernah sekali pun saya kata saya menyokong ke saya apa, tak ada. Memang saya diam je berkaitan tu. Sebab kita risau juga, kita sebagai penjawat awam kan. Kita tak nak benda tu secara terang-terangan. Takut nanti orang akan kecam kita, orang akan kata kita nanti apa, anti apa-apalah ataupun pro Palestin dan sebagainya. Benda tu yang berani-berani buatlah, tak apa. Tapi apa yang berlaku, saya share sikit. Ni krisis jugalah ni. Krisis apa yang berlaku ialah akaun Facebook dan juga akaun Instagram saya kena godam. Akhirnya apa yang berlaku? Akaun saya terpaksa dipadamkan. Okey, merayu pada Facebook, hantar maklumat pada customer service untuk Facebook, langsung tak dilayan. Dan akhirnya akaun Instagram dan juga Facebook saya kena tutup. Itulah. Nanti tengok. Kau koyak apa cerita dia hentam Israel Force yang dekat situ, dia orang balas balik sebenarnya. Ya betul, sebenarnya Israel control media sosial. Kita apa? Kita tak rasa, kita tak nampak. Ni orang yang kena kan antaranya. Lepas tu ingat lagi tak yang pasal isu kemalangan MRT? Siapa ingat lagi? Kemalangan MRT lebih kurang 2 bulan lepas. Ingat you. Ada yang menuduh, ada yang tuduh kata sebab kita selalu duduk kutuk, tiba-tiba dia orang hack MRT punya sistem telekomunikasi. Itu yang sampai menyebabkan berlakunya kemalangan. Awak cuba bayangkan, berbelas-belas tahun MRT menjalankan dia punya perkhidmatan, tak ada berlaku benda-benda yang kecelakaan seperti itu. Tapi tiba-tiba berlaku. Ada yang kata cubaan hack. Siapa ingat lagi? Kita punya lapangan terbang berapa kali dulu pernah kehilangan sumber kuasa elektrik? Cuba bayangkan, satu the whole lapangan terbang shutdown, tak ada elektrik. Itu juga ada yang dikatakan berpunca daripada kena godam. Cuba bayangkan macam mana kapal terbang tengah terbang nak landing, tapi waktu tu lapangan terbang tak ada elektrik. Macam mana daripada lapangan terbang nak bagi signal? Itu yang terpaksa batalkan semua penerbangan. Awak cuba bayangkan. Tu ancaman paling bahaya. Nampak macam sikit je. Alah tutup elektrik je cikgu. Kan ada apa pun. Kau bayangkan macam mana kapal terbang tu nak dapat signal daripada bawah. Nak bagi tahu. Sekarang ni giliran siapa turun. Sekarang ni giliran siapa nak naik. Kita sebenarnya berapa hari tu sebenarnya beberapa hari terpaksa shutdown kita punya KLIA. Tapi kita tu diam je macam tu. Sebab apa? Tak nak nampak buruk, tak nak nampak malu dari segi kelemahan kita. Bila berhadapan dengan benda-benda situasi ancaman yang macam tu. Diam je lah, kita pun kata, ni masalah teknikal. Minyak habis, generator habis. Itu alasan Wallahualam, benda ni sebenarnya isu keselamatan sebenarnya. Okey, terima kasih Anwar. Anwar Hasif kata cikgu buka IG ramai yang follow. Yang like pun tak sampai 50 orang kan. Itu pun sebab ada gambar muka pengetua. Kalau tak ada gambar pengetua, 20 orang je like. Okey. Kita sambung balik kepada yang ini. Ketegangan yang berterusan membawa kepada berlakunya konflik di wilayah. Bila kita tengok perebutan minyak-minyak tadi menyebabkan konflik di wilayah-wilayah tertentu. Rakyat negara dia sendiri berebut nakkan balik. Jadi berlaku peperangan yang menyebabkan ketidaktentuan harga minyak di Iraq. Sedangkan Iraq sendiri adalah merupakan negara pengeluar utama minyak dunia, antaranya Kuwait, Oman dan sebagainya. Ni negara-negara ni memang cukup kaya dan banyak minyak. Okey, kejadian ini telah pun membawa kerosakan dan juga kemusnahan yang teruk seperti perang Teluk di Iraq pada tahun 1990. Nanti awak boleh tengoklah dekat dalam Google ataupun YouTube. Ni kesan-kesan dia memang cukup teruk. Pada ketika ini tentera. Ini saya nak cerita sejarah tentera. Cikgu dah cerita sejarah pula. Tentera ni bila dia orang masuk, dia biasanya semua yang perangai gila-gila ni. Kecuali tentera kita lah. Na'udzubillah, sebab berlaku pada zaman-zaman Jepun dulu, zaman komunis. Tentera-tentera yang datang ni, bila dia datang, dia jadi gila. Gila dia perang, dia dah lama tak jumpa
perempuan dan sebagainya. Sebagai contoh, minta maaf saya cerita ni supaya awak tahu. Apa yang berlaku ialah mereka memperkosa. Okay, mereka memperkosa wanita-wanita yang ada dekat mana-mana negara yang mereka takluk. Okay, jadi sebab itu daripada tahun 1990 tu sampai sekarang dah 30 tahun. Itu yang awak boleh tengok betapa teruk dan rosaknya institusi agama di sana. Sebab apa? Dia dah jadi liberal, dah jadi terbuka. Dia tak kisahlah nak kahwin dengan agama apa, dah jadi tak kisah. Macam tu dah kita dulu waktu zaman perang Jepun dulu Tapi benda tu kita dah berjaya merdeka awal. Kita dah tak berperang. Tapi negara-negara yang mengalami krisis macam ni, inilah yang berlaku. Okay, jadi tentera-tentera ni banyaklah yang meninggalkan kesan yang buruk pada masyarakat-masyarakat, terutamanya pada konflik kawasan-kawasan yang mengalami konflik peperangan. Okay, sebagai contoh kita tengok perebutan kawasan sumber semula jadi telah pun mengorbankan nyawa dan juga kemusnahan harta benda. Ni kita tak nampak ni. Ini yang kita dengar daripada isu siapa ni, Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu pergi Allah Rabbi. Pergi membawa bantuan, misi kemanusiaan ke Palestin sebagai contoh. Okay, melalui Syria dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya kita boleh tengok negara-negara ini tak ada kepentingan pun. Palestin nak kepentingan apa? Minyak tak ada, apa pun tak ada. Tapi Israel yang serang. Cuma beza yang ini kita cerita berkenaan dengan krisis ekonomi di negara-negara seperti di Iraq ini. Lokasi-lokasi ini diserang macam ni. Awak cuba bayangkan bandar-bandar ni jadi macam padang jagat, padang terkukur. Orang-orang semua mati. Lepas tu melarikan diri pergi ke tempat yang selamat. Masalahnya bila perang ni tempat yang selamat pun jadi tak selamat. Dia serang hospital, dia serang masjid, dia serang semua-semua. Yang mana kita tahu sebenarnya lokasi-lokasi ni macam contoh hospital, kawasan tempat PBB tidak boleh diserang. Itu adalah zon selamat. Kalau kau nak serang pun serang tempat-tempat macam ni. Dibenarkan. Okay? Kita dalam peperangan pun kita ada etika dan kena ikut etika tu. Tak boleh serang macam ni, tak boleh serang tempat ni. Tempat lain kau nak serang lah. Tapi apa yang berlaku? Dia serang. Sebab apa? Dia tahu dekat hospital, bila dia serang, apa yang berlaku? Siapa nak respon? Kalau orang serang dekat hospital, siapa nak cuba respon? Saya nak tengok awak punya pengetahuan berkenaan dunia ni. Pernah tak ambil kisah berkenaan dengan peperangan yang berlaku? Pernah tak ambil kisah dengan krisis-krisis yang berlaku? Ataupun kau kata, tak apalah, saya TikTok je, peduli apa saya hal-hal dunia ni. Okey, cerita dia betul Hamdi. Okey, dan juga Puteri Maisarah. Okey, tak ada bantuan yang kita dapat, hulurkan. Hospital kena serang. Kita nak hantar bantuan macam mana? Mangsa-mangsa yang cedera tak dapat rawatan. Okey, tengok dia punya mainan kotor dia. Dia serang hospital. Dia serang tempat PBB. Sedangkan tempat PBB itu adalah zon yang tidak boleh diserang. Sebab dia melibatkan daripada bantuan-bantuan seluruh dunia. Okey, bantuan-bantuan daripada seluruh dunia yang orang yang bantu tu tidak ada sedikit pun niat untuk berperang. Mereka pergi tu untuk tujuan membantu, untuk tujuan memberi perkhidmatan, buka sekolah. Sebab bila perang ni dia akan ambil masa yang begitu lama. Dia tak ada perang sehari 2 hari. Awak tengok yang berlaku dekat Iraq ni bertahun-tahun. Yang daripada tahun 1990 melerik-lerik sampai berbelas-belas tahun. Mereka terpaksa buka sekolah. Jadi datang daripada negara-negara luar, guru-guru daripada negara luar, doktor-doktor negara luar, pembantu, bukan pembantu, apa orang kata, siapa ni? Sukarelawan yang datang bantu secara sukarela, nak didik orang, nak bagi macam-macam. Tapi apa berlaku? Diserang tempat tu. Okay, itu sebenarnya tak boleh sama sekali. Okay, perebutan kawasan sumber semula jadi telah pun mengorbankan nyawa dan juga kemusnahan harta benda. Okay, kita tengok pula apa kesannya kepada masyarakat. Kalau tadi kita tengok pada awal-awal tu kesan dia kepada negara. Ni kita tengok pula kesan kepada kita. Awak mungkin tak rasa sebab awak adalah di peringkat remaja. Nanti kalau awak dah awak dah bekerja, awak akan rasa benda-benda macam ni. Awak akan rasa kenapa bila awak bekerja dalam sektor oil and gas. Saya tengok contoh satu je. Tanya, ada tak siapa nak jadi engineer? Ada, saya cikgu nak jadi engineer. Okey, awak nak engineer dalam bidang apa? Saya nak jadi jurutera dalam bidang oil and gas ataupun syarikat minyak dan juga gas. Tapi adakah anda tahu
apabila kesan pandemik macam ni, kesan peperangan, dia akan menyebabkan awak akan kehilangan kerja. Okey, awak akan kehilangan kerja. Notis diberikan berhenti VSS dalam tempoh sebulan. Nak bekerja, berhenti kerja atau buang kerja, ataupun kerja dengan separuh gaji, pilih. Jadi orang yang sanggup kerja dengan separuh gaji, biasa dah terima gaji 10,000 sebulan, tiba-tiba jadi 5,000. Apa awak rasa? Awak pakai kereta besar, awak pakai rumah besar, awak akan rasa down. Sampai satu tahap awak akan stres. Okay, ni yang berlaku sebenarnya. Yang peringkat awak tak nampak ni. Sebab awak masih, awak tak belajar ekonomi, tu masalahnya. Okay, nanti naik tengah tempat awak belajar ekonomi, tu adalah satu benda yang menakutkan. Okey, kita tengok kekurangan sumber akan menyebabkan kadar peningkatan kemiskinan. Ini kita tengok dari segi skop di mana negara-negara yang memiliki ramai penduduk tetapi dia tidak ada sumber semula jadi yang mencukupi. Sebagai contoh, macam contoh negara di Somalia, negara di Ethiopia. Okey, kita tengok bila mana sumber semula jadi dia tak dapat nak tampung jumlah penduduk. Apa yang berlaku dengan masalah krisis masalah cuaca dan juga iklim panas, mereka tak dapat nak jalankan kegiatan pertanian, tak dapat nak jalankan kegiatan penternakan. Sebab itu kita tengok masyarakat di Ethiopia dan juga Somalia ni, cikgu, tak ada pun masalah kemiskinan dekat negara ni. Sebab kita tengok cikgu, masyarakat dia, kanak-kanak semua perut buncit. Siapa pernah tengok? Siapa tahu apa dia masalah perut buncit sebenarnya? Adakah masalah perut buncit tu terlebih makan? Kekurangan zat. Ya, dia kekurangan zat. Dia ada satu istilah, saya tak ingat. Saya rasa awak ada belajar ni. Mereka ni kekurangan apa dia? Kwashikia. Iaitu mereka ni tak ada zat tapi dah perut tu dah apa? Kawashiko. Dah lebih kurang lah. Awak tahu sebut tu maknanya awak tahu Maknanya mereka ni dah tak ada zat, badan mereka dah tak ada protein tapi perut dia penuh benda yang tak baik sebenarnya kan. Cacing dan sebagainya lah. Dan dia kan tak dapat sumber perubatan yang sebaiknya. Macam contoh dekat negara-negara macam ni, nisbah doktor dan juga pesakit dia begitu banyak. Macam contoh kalau tak silap saya di Afrika rasanya, seorang doktor nisbah dia lebih kurang 20,000 pesakit. Saya tak ingat lah. Tapi kalau kita tengok berbanding dengan di Malaysia, sakit, kau bawa duit pergi klinik mengata-kata bersepah. Hospital pun banyak. Tapi dekat negara-negara macam ni, berpuluh-puluh ribu, berbelas-belas ribu penduduk, seorang je doktor. Itu yang kita tengok. Okey, masalah kebuluran kerana kekurangan sumber makanan. Nanti kita tengok insya-Allah. Okey, masyarakat di negara miskin seperti di Afrika terpaksa berjalan berbatu-batu setiap hari hanya bertujuan untuk mendapatkan sumber air. Kita dah sedia maklum, negara mereka ni adalah negara yang padang pasir, negara beriklim panas. Yang kita dah belajar sebelum ni, negara orang kulit hitam. Jadi dia nak dapatkan sumber air ni cukup susah. Okey, pada masa yang sama wujudnya pula masalah pelbagai sosial. Masalah sosial dan juga jenayah dalam kalangan masyarakat kerana hidup dalam kemiskinan. Awak pernah tengok tak cerita peperangan dekat Afrika? Awak tengok yang dia orang bawa senjata naik kereta macam kereta Pajero kan, macam kereta jeep tu yang dia orang bawa senjata banyak-banyak tu, orang kulit hitam tu. Sebab apa? Bila dia berjaya menguasai ekonomi situ, dia akan kawal. Semua orang yang duduk situ semua akan jadi hamba abdi dia. Okey, semua kena bekerja, semua kena hantar macam zakat bukan istilah zakat, kena bayar duit ufti, bayar apa? Bayar cukai. Bayar cukai pada dia. Kalau tak bayar dia tembak, bunuh. Okay, semua penduduk kena bekerja dengan dia. Tu duit perlindungan, bagus. Tu istilah dia, duit perlindungan. Tu macam tu. Sampai tahap macam tu sekali. Okey, ni kita tengok masalah kebuluran. Saya ingat saya pernah bawa awak untuk tengok. Mungkin saya tak pastilah kelas Islah dulu sebab tak pernah belajar dengan saya kan. Saya pernah tunjukkan yang video awak tengok dekat Google tu. Awak tengok dekat YouTube. Bagaimana kemiskinan ini, masyarakat di sana terpaksa buat biskut menggunakan tanah. Siapa pernah tengok video tu? Ni masalah ni kita tengok ni, masalah kebuluran ni okey lagi ni dia makan nasi. Sampai tahap mereka gaul uli tanah tu dikeringkan, dijemur di atas lantai macam tu dengan kotor, kemudian berebut-rebut semua kanak-kanak ni ambil makan. Dia jadi biskut, cookies. Sedap.
Kita jangan kata ya kan lah. You tak tahu apa gelinya, tidak. Kau jangan itulah sebenarnya makanan mereka. Kita sepatutnya bersyukur. Tempat kita ni kalau asrama makan tak habis kau campak dalam longkang. Makan tak habis buang dalam tong sampah. Tu yang monyet banyak sangat tu. Monyet tu dah jadi macam dia lah. Dia dah tak cukup makanan, terpaksa cari makanan lain. Kita buang makan apple, gigit separuh tak sedap, masam, buang. Makan oren masam, buang. Tapi dekat sana sampai terpaksa makan tanah. Cuba bayangkan, awak sanggup tak makan tanah? Tak ada siapa sanggup. Tapi cuba fikirlah, janganlah membazir. Okey, kita lihat di sini. Konflik membawa kepada peperangan. Ini melibatkan masyarakat yang berperang, yang bertelagah antara dua pihak ni. Contohnya Amerika dan juga Iraq. Dua ni yang bergaduh. Tapi masalahnya kesan dia kepada masyarakat sekitar. Yang kena bunuh, yang kena bom, yang kena tembak. Nak hidup pun susah. Okey, walau bagaimanapun, walaupun negara-negara yang tidak mengalami masalah peperangan macam ni, tetap juga ada krisis. Sebagai contoh dekat Afrika tadi krisis saya, awak cuba bayangkan. Cuba tengok. Betapa sedihnya dua kanak-kanak ini terpaksa menapis air, mencedok air, menangguk air tu untuk menjadi bekalan minuman dia. Air tu air tanah tu, cuba bayangkan. Sanggup tak? Tadi makan tanah ni, ini minum air yang berkeladak macam tu. Kan, awak minum air basi sikit pun dah tanah dah, basi dah apa. Dia ni bukan lagi tahap basi ni, awak cuba bayangkan kalau dia minum air tu. Dengan cacingnya, dengan bakterianya, dengan kumannya, semua benda lah. Saya tanya sini, dia ada kisah tak pasal COVID ni? Yang ni makan-makan macam ni, tak ada COVID pun. Awak tengok COVID ni dekat Malaysia. Ada tak orang golongan gelandangan yang tak pakai mask tu kena COVID? Ada tak? Tak ada. Yang kena COVID ni semua yang duk beratur. Yang beratur nak dapatkan cucuk vaksin tu. Itu yang sibuk semua kena COVID. Yang duduk tidur dekat bawah jambatan, tidur dekat tepi-tepi jalan tu. Ada kau tengok dia mandi pakai bersih. Kita je sibuk amalkan amalan bersih. Setiap kali nak makan, pegang barang, cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Kau ingat orang yang kutip sampah tu, ada dia kisah pasal hand sanitizer? Tak ada. Ada tak dia orang ni pergi PPV cucuk vaksin? Tak ada. Yang awak jumpa yang pakai baju Ultraman, yang pakai baju Kamen Rider, yang jadi pocong, yang pakai baju Batman, tu yang gila-gila tu, yang gila tu pergi cucuk. Tapi yang betul-betul gila, yang betul-betul yang macam tu tak. Jadi kita jangan hairan Allah dah buat kaum ni, manusia-manusia ni dia dah elok dah. Walaupun dia orang ni tak ada kebersihan, tak ada imunisasi, tapi dia punya tahap kesihatan dia lagi baik sebenarnya daripada kita. Kita ni yang sibuk cuci tangan, yang pakai hand sanitizer, pakai mask, itu yang sebenarnya takut. Sekarang berjangkit COVID. Betul tak? Kan? Itu yang berlaku. Okey, kita tengok krisis air di Afrika. Okey, saya bawa lah sekejap awak semua untuk lihat video berkaitan dengan krisis air di Afrika. Okey, izinkan saya masuk seperti biasa. Kita akan lewat sikit masa, tapi saya nak bekerja juga pergi ke surau. Boleh nampak Florence and alamak. I'm the president of this school, Shisango Girls. When they come in the morning, they come with water from their homes. The water is not enough for them. They are forced to go to that stream over there. It is 1 hour to go and to come back. Most of the time, they come complaining of headaches, stomachache, and sometimes they shiver in classes until you are not able to control it. When I heard that the school would be having a water well, I was very happy. This water well will affect our life by making our life simple at Shisango. For now, since I've gotten that water, we will be able to wash, we will be able to drink, and it will be safe for our health. Okey, semua dapat tengok kan video tadi? Dapat lihat Kalau dapat lihat tolong raise your hand supaya saya tahu semua dapat lihat. Okey, baik. Okey, soalan Anwar Hasif. Soalan kebat ni.
Patutnya saya yang tanya dia. Okey, macam mana dia orang pandai English? English cikgu, walaupun mereka ni, dia orang ni dah memang salah silah dia memang orang dia, minta maaf awak jangan salah faham, awak jangan kata orang putih reti cakap orang putih, tidak. Dia orang ni memang background daripada rumpun yang sama, cuma perbezaan kulit saja. Sama juga macam kita. Ya betul, dia orang belajar dekat sekolah. Memang awak tengok situ, sekolah di mana 1 jam perjalanan nak pergi semata-mata ambil air. Saya ulang cerita kisah air, takut nanti kan panjang. Okey, awak tengok situ betapa susahnya. Dan bila mereka dapat peluang, ada sumbangan orang berjaya hasilkan telaga, itu kita panggil telaga untuk injap air tu, untuk dapat air tu, mereka cukup seronok. Betapa bersyukurnya mereka berbanding kita kat Malaysia. Kalau tengok kat tandas asrama buka air dekat mana-mana lah, kat rumah sendiri pun pembaziran tu berlaku. Tapi mereka sampai nak minum air terpaksa bawa air sendiri daripada rumah, 1 jam perjalanan bawa ke sekolah. Kemudian bila minum air sakit kepala, headache sebab panas. Cuaca dekat sana panas kan, sebab itu kulit dia hitam. Tidak, tak ada kaitan dengan kulit hitam tu. Bukan kerana cuaca, sebab Allah dah ciptakan manusia ni memang kulit dia macam tu. Kulit hitam mereka pun ada sebahagian kaya lebih pada kita. Awak pernah tengok tak meme yang dia suka menganjing orang? Kalau macam contoh, pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Kevin cikgu. Ya? Ya, Kabi. Kau kenal kan? Tengok, nampak walaupun dia kulit hitam tapi dia jadi, orang kata bukan idola, dia jadi ikon kepada satu dunia walaupun kulit hitam. Awak try lah buat sesuatu, mana tahu awak punya meme tu satu dunia pakai juga kan. Seronok pula tengok buat macam tu kan. Buat video-video pendek, sebenarnya dia kaya lah tau. Dia dapat income daripada Instagram, daripada YouTube, dia buat short video macam tu. Kita tolong tengok, tolong gelak, macam-macam lah kan. Dia buat duit. Awak jangan tengoklah sudahnya dia pun berpeluang tengok naik kereta besar dan sebagainya. Kita je yang tak merasa. Okey, saya teruskan kepada sesi pembelajaran. Kesan kepada alam sekitar. Okey, kepada kerajaan sudah, kepada masyarakat sudah, kepada alam sekitar pula kita tengok Penerokan sumber yang tidak terkawal menyebabkan kualiti alam sekitar merosot, menyebabkan berlakunya pencemaran air, tanah dan juga udara. Ini kita dapat lihat dah. Di Malaysia sendiri pun macam tu. Pembangunan yang tidak dirancang menyebabkan berlakunya hakisan tanah, kepupusan flora dan fauna serta kemusnahan kawasan hutan. Okey, kalau ada tak video nanti kita tengok kalau ada insya-Allah. Kesannya menyebabkan sumber semula jadi semakin berkurangan akibat penerokan tanpa kawalan. Ini kita lebih merujuk kepada sumber alam semula jadi, iaitu kita punya alam sekitar lah. Apabila kita meneroka sumber balak, walaupun kita kata okey tak apa, balak kan boleh tanam balik, tapi nak dapatkan balik pokok balak yang matang dan nak dapatkan balik dalam bentuk yang sama, dia memakan masa yang begitu lama. Hampir 30 hingga 50 tahun. Mungkin generasi kita dah tak merasa lagi. Mungkin untuk generasi yang akan datang. Tapi apa berlaku kalau benda itu tidak dikawal? Kalau tak dikawal, akan berlakulah tadi pencemaran air, pencemaran tanah dan juga pencemaran udara. Pencemaran tanah air ni datang daripada mana? Akibat krisis tadi. Berlaku tumpahan minyak. Pencemaran tanah. Sama juga penerokan sumber tanah, perubahan lanskap. Pencemaran udara akibat daripada pengeluaran asap-asap kilang. Nanti itu banyak sebenarnya yang boleh awak jadikan contoh. Okey, kita tengok sini, pencemaran air berlaku daripada pelepasan minyak oleh kilang-kilang. Kilang-kilang ni kan banyak juga yang yang tak baik kan. Dia orang nak senang diri dia buang sisa domestik ke dalam longkang, ke dalam parit. Siapa pernah dengar cerita 2 tahun lepas, iaitu apa yang berlaku dekat Sungai Kim Kim di Johor? Siapa tahu? 2 tahun lepas ke tahun lepas? Kalau tak silap 2 tahun lepas kot. Okey. Dekat Johor banyak berlaku pencemaran, terutama sekali pembuangan sisa domestik ke dalam sumber air mereka, menyebabkan apa? Pencemaran air. Ada yang meninggal memang ada yang mati akibat ni, sebabkan pencemaran air dan juga pencemaran bau. Penduduk di sekitar kawasan itu menjadi sesak nafas. Akhirnya yang ada asma, yang ada masalah lelah, yang ada masalah jantung, mati. Ini kesan dia, jangan nampak benda tu tak bahaya
Kemudian kita lihat dari segi kesan yang seterusnya berlaku kepupusan hidupan akuatik. Ini dah berlaku pencemaran kepada alam sekitar menyebabkan tumpahan minyak, air menjadi kotor, hidupan akuatik musnah, mati. Kemudian kita lihat kemusnahan yang berlaku kepada kawasan hutan. Bila dia musnahkan hutan, saya nak tanya, siapa tahu apa kesan kepada hutan? Siapa nak respon? Biasa klise dia kata, okey cikgu, antara kesan dia ialah kemusnahan hidupan liar, flora dan fauna. Okey, selain daripada itu, saya nak dengar jawapan lain. Siapa boleh bagi respon? Cepat-cepat, kita nak habiskan ni. Kawasan tadahan air musnah. Bagus. Okey, iaitu kawasan tadahan air musnah. Okey, tiada tempat tadahan air. Awak tengok dekat sini, bila kita lakukan kemusnahan bukit, dah tak ada lagi fungsi tanah itu untuk menampung jumlah air. Sebelum ni, air itu ada dekat dalam tanah. Melalui apa? Melalui rumput-rumput dan juga pokok-pokok yang mencengkam akar tu. Jadi bila dah musnah tu, air tu dah tak boleh nak simpan lagi. Betul Muhyiddin. Boleh menyebabkan kepupusan manusia dan juga memudaratkan kesihatan. Okey, itu antaranya. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok. Ini yang pernah berlaku pada tahun 2010. Mungkin awak tak pernah tahu benda ni. Okay, tumpahan minyak di Teluk Mexico pada tahun 2010 merujuk kepada tumpahan minyak Deep Water Horizon. Okay, berlaku pada ketika itu. Pelantar cari gali minyak di Water Horizon ini berada di luar pantai Louisiana di Teluk Mexico. Ini adalah salah satu sejarah paling teruk. Sebab apa? Kita tengok di sini dia kata tumpahan minyak ini dianggap tumpahan luar pantai terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat dan juga tumpahan minyak terbesar dunia. Yang mana dia kata, terbesar. Walaupun terbesar, hanya 11 daripada 126 orang pekerja pelantar mati. Manakala 17 lagi cedera. Awak bayangkan ni, tengah-tengah duduk kat pelantar minyak ni terbakar. Mana nak lari? Tak apa cikgu, boleh terjun masuk dalam air. Masalahnya air ni sendiri pun dah penuh dengan minyak. Siapa nak jawab? Okey. Berdasarkan berita ni, dia kata tumpahan minyak berlaku sekurang-kurangnya 6,500 km persegi. Ni tersangat-sangatlah. Okey, tersangat-sangatlah luas kawasan ini. Hampir lebih kurang satu negeri kot. Luas ini, satu daerah mungkin, okey, menyebabkan kawasan perairan tu dicemari dengan tumpahan minyak. Yang mana dia kata lebih kurang 4 juta liter minyak mentah berwarna hitam melimpah keluar ni. Sebab bila dah terbakar, dah tak boleh nak tampung, minyak ni akan sentiasa keluar. Dah tak boleh nak stop. Okay, sebenarnya ni mengambil masa yang begitu lama nak dapat kawal. Selain daripada terpaksa nak padamkan api, mereka terpaksa ambil inisiatif. Macam mana cara nak padam, nak elakkan daripada minyak tu secara berterusan keluar. Sebab dia dah keluar daripada serumbung, dah tak ada sekatan dan sebab benda tu dah terbakar. Jadi mengambil masa yang begitu lama. Okey, ada soalan tak setakat ni nak tanya? Tiada? Tiada. Okey, sebenarnya kita dah habis. Okey, alhamdulillah kita dah habis berkaitan dengan 9.2. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk kepada 9.3 iaitu berkaitan dengan ekonomi utama dunia. Okey, kita akan tengok pula ekonomi utama dunia. Okey, baik. Kita imbas balik apa yang kita dah belajar dalam tajuk bab yang ke-9 kan. Okey, ke-9 ini berkaitan dengan krisis sumber semula jadi. Okey, saya nak tanya, boleh tak seorang untuk refleksi apa yang dia dah belajar hari ni? Okey, minta bantuan seorang untuk buat refleksi. Saya tak nak ulas. Saya nak tengok refleksi daripada anda semua yang mengikuti kelas saya. Boleh tak buat kesimpulan apa yang kita dah belajar hari ni? Silakan. Okey, cepat-cepat. Ada tak sesiapa nak yang sudi untuk share apa yang dia dah belajar pada hari ni? Takkan dah lupa kot. Saya punya lah banyak bercerita tadi. Ya Allah. Cepat. Siapa nak berkomunikasi? Saya ni kalau ikut ni dah 2 jam setengah ni bercakap tak berhenti ni saya nak dengar suara awak 10 saat pun susah. Ya Allah. Silakan. Anwar Asif. Boleh tak? Ya. Cuba ulas sikit. Apa yang awak dah belajar hari ni?
Um, krisis sumber semua jadi di dunia itu Okey, melibatkan krisis terhadap. terhadap ekonomi, politik, masyarakat dan alam sekitar. Okey, baik. Bagus sekali. Terima kasih Anwar Asif. Tahniah sebab anda dah pun berjaya. Okey, berjaya mengenal pasti objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita dah tengok kesan-kesan dan juga krisis yang berlaku terhadap ekonomi, politik, sosial dan juga alam sekitar. Okey, tahniah kepada semua yang dah pun berjaya hadir ke kelas saya pada hari ini. Sebelum kita tamatkan sesi, sebab saya nak pergi untuk solat Jumaat. Okey, ada sebarang soalan nak bertanya? Kalau ada soalan boleh raise your hand. Sebelum terlupa, okey baik. Sila pastikan anda semua dah pun mengisi kehadiran. Okey, saya nak dapatkan sedikit sekejap Cuk. Lebih kurang dalam 2 minit. Saya nak buat satu poll berkaitan dengan refleksi pada hari ini. Saya nak minta tolong semua respon 2 minit. Okey, cuba tengok dekat ruangan pool. Saya rasa saya dah pernah terangkan. Pernah terang tak berkaitan dengan pool ni? Pernah kan? Okey, cuba tengok dekat ruangan pool. Cuba tengok soalan yang saya nyatakan tu. Okey, minta respon daripada anda semua berkaitan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda telah berjaya memahami objektif pembelajaran kita berkaitan dengan krisis semula jadi yang berlaku di dunia, awak boleh vote pada ya, ataupun sekiranya masih lagi tidak dapat memahami dengan baik, boleh pilih untuk pilih jawapan memerlukan bimbingan selanjutnya. Okey, kita ada 70 orang ni. Kita ada 70 orang lebih ni. Sepatutnya 70 orang dah boleh respon. Sekarang ni baru 35 orang, 37. Okey, ada separuh je. Okey, minta tolong respon semua sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih dan tahniah daripada saya atas kehadiran anda. Okey, baik. Ada seorang yang perlukan bimbingan. InsyaAllah nanti saya akan tengok. Okey. Sebenarnya kita ada berapa orang dekat dalam ruangan kehadiran ni? 75 itu. 75, tapi yang dekat nama dekat apa ni Google Meet ni ada 68. Saya pun tak faham. Kalau katakan ada 75, kalau semua masih lagi berada dekat dalam ni, patutnya dah ada 75 lah jawapan. Ni ada lebih kurang dalam 13 orang, 10 orang lagi yang tak bagi respon. Okey, silakan. Ada yang tidur, mungkin akut hujan-hujan ni kan. Tolong gegar sikit. Telefon, miss call kawan awak. Hei, kelas Cikgu Nas dah habis ni, kau tidur lagi tu. Macam tak tahu kan. Okey, apa yang tak jumpa Tazim? Tak jumpa kawan? Ataupun tak jumpa pool ni? Tolong respon. Kalau ada tak sesiapa yang tak jumpa fungsi pool ni? Boleh tak saya dapat maklum? Ada tak guru mata pelajaran lain yang gunakan juga fungsi pool ni untuk soalan? Kalau ada, tolong angkat tangan. Oh, ada. Untuk mata pelajaran apa? Sains, Cik. Sains. Okey, baik. Asif ni. Okey, saya rasa mungkin dah maksimum sampai 66 orang tu dah tak ada siapa nak respon kot. Okey, tak apalah. Okey, saya ambil maklum lah berkaitan dengan respon yang dah pun diberikan. Terima kasih sekali lagi di atas kehadiran kelas secara PDPR. Tahniah pada semua yang berjaya mengikuti kelas saya sepanjang masa. Okey, jangan lupa pastikan isi Google Form. Google Form utama sebab saya akan dapatkan maklumat kehadiran daripada Google Form. Dan jangan lupa juga untuk isi makluman berkaitan dengan tajuk dan juga objektif pada My School Channel. Sekiranya tidak ada apa-apa lagi, kita tutup sesi kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ego. Terima kasih banyak, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Ego. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ego. Sama-sama. Oh, pandai pula Idlah Hakimi Okey, terima kasih Syafani. Memang dah kering tekak dah saya ni. 2 jam setengah tak berhenti.